Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 19 Ogos yang lepas telah berlangsung dialog Fikrah Kuibs 3.0 antara Ustaz Salman Ali dan Ustaz Noderus dengan tajuk Merungkai Percanggahan Hadis Jariah. Setelah menonton dialog tersebut, saya ada beberapa soalan untuk diajukan kepada Ustaz Noderus. Justru meskipun sudah agak lewat, saya tetap mengusahakan sebuah video bagi mengajukan soalan-soalan yang saya maksudkan. Memandangkan dialog tersebut tersiar secara terbuka di media sosial, maka saya juga bertanya secara terbuka dalam bentuk video yang dimuat naik ke media sosial juga. Tak apa, jangan bimbang. Soalan saya senang-senang aja. Maklumlah kerja pilot bawa kapal terbang. Bila hari tak kerja bawa kapal terbang, main drone pula kan? Jadi soalan yang mudah-mudah sahaja. Sebelum bermula, seperti biasa, saya minta jasa baik semua para penonton yang dirahmati Allah untuk menjaga akhlak apabila ingin memberikan komen. Kita berikan ruang dan peluang untuk menjawabnya jika Ustaz Noderus ingin menjawabnya. Tak jawab pun tak apa, saya faham Ustaz sibuk dengan banyak urusan lain. Dan jika di kalangan para penonton yang ingin menjawab, ingin berkongsi ilmu, dipersilakan juga ya. Silakan di ruangan komen. Kedua, video ini panjang, maka jangan terburu-buru untuk menghabiskannya. Boleh tonton sebahagian dan sambung lagi apabila berkesempatan. Sila ambil maklum bahawa saya bukan semata-mata bertanya soalan, tetapi kadang di celah soalan tersebut ada jawapannya. Baik, merujuk kepada sesi pertama Ustaz Noderus selama 45 minit, saya ada beberapa soalan. Soalan pertama, saya merujuk kepada pembukaan Ustaz dalam sesi pertama itu. Ayuh kita dengar. Terima kasih saya ucapkan kepada saluran YouTube Suara Sunnah untuk semua potongan video dan gambar yang saya sertakan dalam video ini. Ayuh kita dengar. Baik, saya hanya ada 45 minit. Jadi saya akan terus masuk insya-Allah kepada poin utama. Tapi sebelum tu saya nak ucap juga terima kasih kepada Kuibs kerana masih memelihara jembatan itu. Jembatan itu adalah dialog ini. Selagi ada dialog, selagi itu ada jembatan. Alhamdulillah. Kalau tak ada dialog, apa kita nak buat? Bergaduh. Betul? Tu je. Ataupun kita putuskan hubungan, ataupun na'udzubillah min zalik, kalau berlaku perkara yang lebih teruk daripada itu kita tak mau. Jadi dialog dan perdebatan ini adalah benteng untuk menjaga perhubungan insya-Allah. Panas-panas tu kadang-kadang biasalah. Ya, kan panas-panas tu, kadang-kadang terbakar-terbakar tu, kita bina kembali insya-Allah. Okey, betul ke jika saya katakan jambatan atau perhubungan yang Ustaz masukkan itu ialah antara Asy'ariyah dan Salafiyah? Jika ya, kenapa ya dengan jabatan tersebut? Kenapa ia sebegitu penting atau sebegitu genting sehingga ia menjadi perkara pertama yang Ustaz sebut? Apa jadi sejak sebulan 2 yang lepas? Story-story lah, share-share lah, no secret tak pandai lah kedip mata. Okey, tak apa, moving forward, memandang ke hadapan, selain berdialog, adakah apa-apa lain yang Ustaz sendiri boleh lakukan untuk jambatan tersebut? Yang mana apabila Ustaz lakukan, ia dapat menjadi contoh teladan yang positif yang diikuti oleh sahabat-sahabat Ustaz di sidang kalam dan juga dapat diteladani oleh kami dari kalangan Salafiyah. Ini sebagaimana yang Ustaz sendiri sebut di akhir potongan yang saya mainkan tadi, di mana Ustaz berkata, kadang-kadang, panas-panas tu kadang-kadang biasalah. Kadang-kadang yang terbakar tu kita bina kembali insya-Allah. Jadi soalan saya, berdasarkan apa yang Ustaz katakan sendiri, selain dialog, apa yang akan Ustaz lakukan untuk membina kembali jabatan yang telah terbakar atau sedang terbakar atau hampir terbakar itu? Saya tahu Ustaz sebut kita, tetapi apa kata Ustaz mulakan dulu dan kita semua ikut sama. Okey, soalan kedua, Ustaz seterusnya menerangkan prinsip ahli sunnah wal jamaah berkaitan sumber dalil bagi sifat-sifat Allah. Ayuh kita dengar ya. Baik.
prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan sumber dalil bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, sifat-sifat Allah hanya boleh datang daripada tauqif, daripada Allah, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh tambah-tambah dan kita tidak boleh meletakkan akal fikiran kita sendiri. Kemudian, periwayatan hadis banyak berlaku bil makna. Ini kita tidak dapat nafikan. Saya tidak kata kebanyakan, saya kata banyak periwayatan hadis berlaku bil makna. Ketiga, hadis yang berkemungkinan diriwayatkan bil makna bukan hujah dalam perbahasan sifat Allah kerana ada kemungkinan ia bukan lafaz sebenar yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahaja ada kemungkinan itu, kita tidak akan nisbahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Ibn Al-Qattan dalam Al-Iqna' fi Masail al-Ijma', Ahlussunnah wal Jamaah bersama sekali dengan jumhur Mu'tazilah bersepakat bahawa sifat Allah itu berbentuk tauqif. Okey. Ini saya rumuskan sahaja. Kemudian dalam I'lamul Hadis fi Syarhi Sahih Al-Bukhari, وَلَيْسَ كُلُّ الرُّوَاةِ يُرَاعُونَ لَفْظَ الْحَدِيثِ حَتَّى لَا يَتَعَدُّوا بَلْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُحَدِّثُ عَلَى الْمَعْنَى وَلَيْسَ كُلُّهُمْ بِفَقِيهٍ. Banyak hadis diriwayatkan dengan makna dan tak semua yang meriwayatkan hadis itu faqih. Itu sebagai batu-bata asas untuk faham manhaj al-Asy'ariyah wal Maturidiyah dalam memahami hadis ini. Baik, ada 3 prinsip. Saya nak fokus kepada prinsip pertama kerana prinsip kedua dan ketiga merujuk kepada sifat Allah yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan bil makna. Prinsip pertama adalah, saya baca daripada slide Ustaz ya. Ustaz sendiri menulis ijma' ulama' Ahlussunnah wal Jamaah bahawa penetapan sifat Allah wajib berasaskan tauqif, yang ini lafaz asal daripada Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ijma'. Okey, saya setuju dengan prinsip pertama ini. Namun ada 2 perkara yang ingin saya perincikan. Pertama, seseorang yang berpegang kepada prinsip pertama ada kalanya berbeza dalam mempraktikkan prinsip tersebut. One may agree with the principle but sometimes differ on how to apply it. Kedua, seseorang yang berpegang kepada prinsip pertama namun mempraktikkannya dengan cara yang berbeza. Kita boleh bahas dari aspek betul atau salah, tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju. Namun, kita tidak boleh berkata dia sesat kerana sesat hanya dikatakan ke atas seseorang yang secara sedar melanggar prinsip pertama. Ini kerana berbeza dari aspek betul atau salah, tepat atau tidak tepat adalah lumrah manusia meskipun di kalangan para ulama. Jika apa yang dianggap pada penilaian seseorang sebagai salah atau tidak tepat terus-terus dihukum sesat, maka banyaklah ulama yang dihukum sesat pandangan mereka. Atau lebih buruk, lebih dahsyat, sesat menyesatkan akan berlaku secara mudah dan berleluasa. Oleh itu, sesat atau tidak hanyalah apabila seseorang itu secara sedar melanggar sesuatu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Adapun berbeza atau tersilap dalam mempraktikkan prinsip tersebut, berbeza atau tersilap in applying the prinsip, ia tidak masuk dalam kesesatan. Faham semua? Jika tak faham, sila ulang balik. Okey. Apa yang saya nak cerita sebenarnya ni? Baik, saya mainkan potongan video ini, kemudian saya jelaskan dan bertanya soalan kepada Ustaz. Meskipun tadi saya kata saya fokus kepada 45 minit sesi pertama Ustaz, tetapi yang ini saya mainkan daripada sesi Q&A di akhir dialog tersebut kerana daripada jawapan Ustaz ia berkaitan dengan sesi 45 minit yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan saya kepada Al-Fadhil Ustaz Nurdurus, menurut pendapat Ustaz lah, I just want to know your opinion. Apakah titik pertemuan yang boleh mendamaikan kedua-dua aliran supaya kita boleh mengelakkan budaya-budaya bermudahan untuk kafirkan antara satu sama lain, bahkan untuk menyesatkan, seperti mana saya ada lihat komen Ustaz di Facebook yang menyesatkan Ibn Uthaymin. Terima kasih.
Saya betulkan sikit. Saya tidak sesatkan Ibn Utsaimin. Saya sesatkan pandangan dia yang mengatakan bahawa Allah sakit. Diterima secara literal, Allah sakit. Cuba tanya ulama-ulama salaf lain boleh terima tak kalam seperti itu. So saya kata pandangan itu sesat. Baik, Ustaz berpendapat pandangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah yang menetapkan sifat sakit kepada Allah secara literal sebagai sesat. Bukan Syekh yang sesat, tetapi pandangan yang menetapkan sifat sakit secara literal itu yang sesat. Kemudian Ustaz berhujah, cuba tanya ulama-ulama salaf lain boleh terima atau tidak kalam seperti itu. Baik, soalan saya, dan ini soalan kedua. Sejak bila bertanya pandangan ulama-ulama salaf yang lain menjadi prinsip dalam menetapkan atau tidak menetapkan sifat Allah, sehingga apabila seseorang itu berbeza pendapat dengan ulama salafi yang lain, pendapat dia itu dihukum sesat. Dalam slide yang Ustaz berterangkan, yang kita main tadi, dan Ustaz bacakan dalam 3 prinsip yang Ustaz kemukakan, tidak ada ya. Jadi adakah Ustaz secara tiba-tiba telah menambah prinsip keempat? Soalan ketiga, apabila para ulama salafiyah yang tidak bersetuju, tidak menerima pendapat Syekh yang menetapkan sifat sakit bagi Allah, adakah mereka juga menghukumnya sebagai pendapat yang sesat? Atau mereka sekadar berkata tidak setuju, atau berkata ia pendapat yang salah, pendapat yang tidak tepat dan sebagainya. Okay? Soalan keempat, apabila Syekh menetapkan sifat sakit, yakni sakit yang tidak sama dengan makhluk, sakit yang hanya layak bagi Allah, sakit yang tidak memudaratkan bagi Allah, ia adalah berdasarkan ayat 57 surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya seksa yang menghinakan. Selain ayat Quran, pendapat ini juga berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4166, atau penomboran lain, hadis nombor 2246, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Bermaksud, anak Adam menyakitiku, dia lazim mencela masa, padahal akulah masa, dan akulah yang menukarkan atau silih berganti, menggilirkan malam dan siang. Bagi mengetahui penjelasan Syekh tentang sifat sakit berdasarkan 2 dalil ini, sila rujuk kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitabut Tauhid, edisi Maktabah Syamilah, jilid 2, muka surat 241 dan seterusnya. Baik, saya maklum ada ulama lain yang tidak bersetuju dengan hujah orang yang menyakiti Allah tidak semestinya bermaksud Allah terkesan sehingga merasa sakit. Lalu mereka tidak bersetuju bahawa sakit adalah salah satu sifat Allah. Namun, setahu saya, mereka tidak menyesatkan pendapat Syekh kerana dalam mengeluarkan pendapat itu, Syekh berpegang kepada prinsip pertama, yakni apa dia tadi? Ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa penetapan sifat Allah wajib berasaskan tauqif, yakni lafaz asal daripada Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ijma'. Ringkasnya, Syekh bukan mengeluarkan pendapat mengikut teori sendiri, mimpi atau apa-apa lain, tetapi berdasarkan ayat Quran dan hadis sahih. Cuma cara mempraktikkan penetapan sifat daripada ayat tersebut, daripada hadis tersebut, yang dianggap tidak tepat oleh mereka yang tidak bersetuju. Kembali kepada Ustaz Nodarus,
Saya rasa Ustaz tidak bersetuju ditetapkan sifat sakit bagi Allah. Atau Ustaz menganggap Syekh telah salah dalam menetapkan sifat sakit bagi Allah. Tak mengapa, boleh-boleh sahaja untuk berbeza pendapat, tidak setuju atau menganggapnya salah. Namun, dan ini adalah soalan keempat, atas dasar apakah Ustaz menghukum sesat pandangan Syekh yang menetapkan sifat sakit bagi Allah? Bukankah Syekh berpegang kepada prinsip pertama yang Ustaz sendiri nyatakan? Apakah dalam menilai pandangan ulama' lain lalu tidak dipersetujui, dianggap tidak tepat atau dianggap salah, menatijahkan hukum sesat ke atas pandangan tersebut meskipun pandangan itu diasaskan daripada prinsip yang disepakati bersama? Saya ulang ya, soalan keempat saya ulang. Apakah dalam menilai pandangan ulama' lain lalu kita berbeza pendapat dengan tidak setuju ke, dianggap tidak tepat ke, dianggap salah ke, menatijahkan hukum sesat ke atas pandangan tersebut meskipun pandangan itu diasaskan daripada prinsip yang disepakati bersama? Bagi saya, boleh-boleh saja bagi seseorang yang berkemampuan untuk menilai pendapat ulama' lalu kemudian untuk tidak bersetuju dengan pendapat ulama' itu atau untuk mengatakan ialah pendapat yang keliru atau salah. Namun untuk mengatakan ia adalah pendapat yang sesat padahal ulama' tersebut tetap berpegang kepada prinsip asas yang sama adalah tidak betul. Baik, kita ke soalan ke-5. Sebelum itu, poin-poin yang saya kemukakan sebelum mengemukakan soalan kedua, ketiga, keempat, ingat ya, ia akan berulang lagi nanti. Ingat ya, baik. Okey, soalan ke-5. Kita masih lagi membicarakan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah berkaitan sumber dalil bagi sifat-sifat Allah. Setelah mengemukakan prinsip-prinsip tersebut, Ustaz menyatakan bahawa saya nukil semula ya, itu sebagai batu bata asas untuk faham manhaj al-Asy'ariyah wal Maturidiyah dalam memahami hadis ini. Baik, apabila Ustaz sebut hadis ini, maksud Ustaz ialah hadis jariah, kan? Setelah itu Ustaz mengemukakan hujah-hujah Ustaz bagi menjelaskan bahawa hadis jariah adalah riwayat bil makna, sehingga berdasarkan prinsip ketiga berkaitan sumber dalil bagi sifat-sifat Allah, ia tidak boleh digunakan dalam perbahasan sifat Allah. Okey, saya fokus kepada Asy'ariyah. Berdasarkan kenyataan Ustaz sendiri, itu sebagai batu bata asas untuk faham manhaj al-Asy'ariyah wal Maturidiyah dalam memahami hadis ini. Siapakah di kalangan para imam Asy'ariyah, para tokoh, para ulama sebelum kurun ke-13 Hijrah, ingat ya, ada borderline, sebelum kurun ke-13 Hijrah, yang mengatakan hadis jariah dengan lafaz Ainallah sebagaimana dalam Sahih Muslim adalah hadis riwayat bil makna, sehingga ia bukan hujah mahupun dalil dalam perbahasan tentang sifat Allah. Saya bertanya, kerana sejauh kajian saya, para imam, para tokoh, para ulama Asy'ariyah menerima hadis jariah dengan lafaz Ainallah. Saya berkata di sini kurun ke-13 dan sebelumnya. Kenapa kurun 13 menjadi sempadan? Nanti di hujung video ada soalan yang berkaitan ya. Okey. Baik, kembali kepada ini. Cuma kembali, para imam, para tokoh, para ulama menerima hadis jariah dengan lafaz Ainallah sebagaimana dalam Sahih Muslim. Cuma mereka mentakwilkan soalan di mana Allah sebagai bukan merujuk kepada tempat secara fizikal, tetapi merujuk kepada kedudukan. Bukan merujuk kepada makan, tetapi kepada makanah. Dan ini dibuktikan sendiri oleh Ustaz di akhir pembentangan yang 45 minit tu. Ustaz mengemukakan pandangan 3 imam Asy'ariyah, dan mereka ini sekaligus adalah juga ahli hadis, yakni imam dalam bidang hadis, iaitu Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Ustaz sendiri menerangkan bahawa mereka menerima lafaz Ainallah, cuma ia tidak merujuk kepada tempat. Saya mainkan ya. Al-Baihaqi, saya rasa semua dah makruf tentang pegangan Al-Baihaqi.
Aina Allah bukan untuk isbatkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini muhaddis yani. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ada dua pendekatan, tafwid ataupun takwil. Tafwid, tafaddal, kata ustaz, saya terima apa Allah cakap, saya tak tahu apa makna dia. Khalas. Itu juga pendirian Al-Asy'ariyah yang pertama. Ada pendirian Al-Asy'ariyah yang kedua, apabila kena tekan dengan ahli falsafah, apabila mereka nak kata pendirian kita bercanggahan, kita terpaksa untuk menjelaskan, maka kita akan guna metod takwil. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ibn Hajar Al-Asqalani, wasfuhu bil ulu min jihatil ma'na. Yani ulu ma'nawi, bukan ulu hissi. Ini pegangan Ibn Hajar Al-Asqalani. Bahkan Imam An-Nawawi sendiri berkata bahawa hadis jariah dengan lafaz Ainallah sebagaimana dalam Sahih Muslim adalah salah satu daripada hadis-hadis sifat Allah. Saya besarkan slide yang Ustaz sendiri tunjukkan dalam pembentangan Ustaz ya, yang dipersaksikan oleh semua. Berkata Imam An-Nawawi terhadap hadis jariah dengan lafaz Ainallah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau berkata hazal hadisu min ahadisis sifati, yang bermaksud hadis ini adalah daripada hadis-hadis sifat, yang ini sifat-sifat Allah. Jadi tiga imam Asy'ariyah yang sekaligus juga imam hadis menerima lafaz Ainallah sebagaimana dalam Sahih Muslim. Cuma mereka mentakwilkannya kepada kedudukan dan bukannya tempat sebagaimana makhluk. Maka soalan saya, dan ini adalah soalan ke-5. Siapakah di kalangan para imam Asy'ariyah sebelum kurun ke-13 Hijrah yang mengatakan hadis jariah sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim adalah hadis riwayat bil makna sehingga tidak boleh dijadikan dalil mahupun hujah dalam perbahasan sifat Allah? Bezakan ya, saya bukan bertanya tentang sikap para imam Asy'ariyah yang mentakwilkan soalan Ainallah, itu kita maklum. Okey, jadi saya bukan bertanya takwil tak takwil, tetapi saya bertanya siapakah di kalangan para imam Asy'ariyah sebelum kurun ke-13 Hijrah yang mengatakan hadis jariah sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim adalah riwayat bil makna sehingga tidak boleh dijadikan dalil mahupun hujah dalam perbahasan sifat Allah. Seterusnya kita ke soalan ke-6. Baik. Apabila menukil kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari kitabnya Fathul Bari, kenapa Ustaz nukil ini? Bukankah Al-Hafiz Ibnu Hajar ada mengemukakan hadis jariah dengan lafaz Ainallah dalam kitab yang sama? Baik, saya tunjukkan ya, slide Ustaz boleh dirujuk kepada Fathul Bari edisi Maktabah Syamilah jilid 6 muka surat 136, syarah bagi hadis nombor 2995. Ia tiada kaitan dengan hadis jariah mahupun mana-mana lafaz atau mana-mana lafaz hadis jariah. Sekarang ayuh kita rujuk kitab yang sama, Fathul Bari juga, jilid 13, muka surat 402, syarah bagi hadis nombor 7416. Ketika mensyarahkan hadis tentang sifat cemburu bagi Allah, di akhir sekali, meskipun tiada kaitan dengan sifat cemburu, tapi dalam topik yang sama, yang ini sifat Allah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengemukakan hadis jariah yang saya sedang tunjuk sebelah saya ni ya. Fokus kepada apa yang saya select atau yang warna biru itu. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa huwa nahwu qawlihi sallallahu alaihi wasallam lil jariyati aina Allah qalat fis sama' fahakama bi imaniha. Bermaksud, dan ia seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba jariah aina Allah. Hamba jariah itu menjawab di langit, maka diputuskan tentang keimanannya. Perhatikan bagaimana imam besar dalam bidang hadis yang juga bermazhab Asy'ariyah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menerima lafaz Ainallah
menerima jawapan lisan. Soalan lisan, jawapan lisan. Hamba jariah. Okey, dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa hamba jariah itu beriman. Padahal jika beliau tidak menerima lafaz ainallah, bahawa ia adalah hadis riwayat bil makna sebagaimana yang diperhujahkan oleh Ustaz Nodorus, sudah tentu Al-Hafiz Ibnu Hajar tidak akan mengemukakannya. Ingat ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengemukakan lafaz ini ketika sedang mensyarahkan hadis cemburu sebagai salah satu sifat Allah, ketika sedang mensyarahkan dalam topik sifat-sifat Allah. Maka soalan keenam saya, kenapa Ustaz tidak kemukakan nukilan ini daripada kitab Fathul Bari yang jelas-jelas menunjukkan Al-Hafiz Ibnu Hajar menerima lafaz ainallah sebagaimana dalam Sahih Muslim. Lalu kemudian diikuti dengan penjelasan Ibnu Hajar sebagaimana tangkap layar tadi. Macam ada sesuatu yang nak disembunyikan. Tapi tak apalah, I give you the benefit of the doubt. Maka saya tidak buat tuduhan, sebaliknya saya bertanya ya. Jadi Imam An-Nawawi juga menerima lafaz ainallah tanpa bertanya lafaz-lafaz lain ke apa-apa. Itu saya telah pun membuat video khas menjelaskannya. Dan di sini saya kemukakan pula Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka ini adalah tokoh-tokoh Asy'ariyah, juga tokoh-tokoh hadis. Seandainya hadis ini adalah riwayat bil makna yang Ustaz sendiri kata merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah, tak boleh digunakan dalam perbahasan sifat Allah, nescaya mereka berdua tidak akan mengemukakannya atau berkata sesuatu yang lain, berkata ini riwayat bil makna tak boleh guna ke apalah. Okey, baik. Soalan ke-7. Baik, Ustaz cenderung berpendirian bahawa hadis jariah adalah riwayat bil makna. Ia asalnya adalah bahasa isyarat yang kemudiannya apabila dilihat oleh para sahabat menghasilkan lafaz yang berbeza-beza tetapi dengan makna yang sama. Ayuh kita dengar pendirian ini ya. Baik, datang persoalan, macam mana kita nak jelaskan perbezaan lafaz dalam kesemua kisah-kisah riwayat hadis jariah ni? Ustaz kata jamak tak nak tarjih, susah nak tarjih. Macam mana nak jamakkan? Lafaz dia berbeza-beza. Lafaz-lafaz ini jauh dari segi bunyi, tapi berkait atau sama dari segi makna. Bunyi dia jauh, tetapi makna dia, kita kata dia macam dekat lah. Sebab mereka sedang menterjemahkan bahasa isyarat Rasulullah SAW. Adakah kita nak kata kesemua perbezaan lafaz ini berlaku kerana waham dan silap perawi? Apa penjelasan paling harmonis yang boleh menjamakkan perbezaan-perbezaan ini? Hanya ada satu medium komunikasi yang boleh menyebabkan perbezaan lafaz tetapi mengekalkan maknanya, iaitu bahasa isyarat. Sebenarnya kejadian ini berlaku dalam bahasa isyarat. Itu pendirian kami. Dan saya tidak kata qat'i. Saya kata saya cenderung, dan sahabat-sahabat kami yang melakukan kajian, kita cenderung ke arah itu. Ustaz juga menyatakan prinsip ahli sunnah wal jamaah berkaitan sumber dalil bagi sifat-sifat Allah. Yang ketiga tu ya, yang ketiga, bahawa hadis yang berkemungkinan diriwayatkan bil makna bukan hujah dalam perbahasan sifat Allah kerana ada kemungkinan ia bukan lafaz sebenar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan lafaz sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang berkemungkinan diriwayatkan bil makna bukan sahaja tidak boleh dijadikan dalil untuk menetapkan sifat Allah, tetapi sebagai hujah dalam perbahasan, dalam perbincangan sifat Allah pun tak boleh. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, Ustaz juga telah mengemukakan bahawa Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah menerima hadis jariah dengan lafaz ainallah. Mereka bukan sekadar menerima lafaz ainallah, tetapi menerima bahawa hadis ini dalam perbahasan sifat Allah.
Sebagaimana kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullah daripada slide Ustaz sendiri, haza hadisu min ahadisis sifati. Bermaksud hadis ini adalah daripada hadis-hadis sifat Allah. Yang ini sifat-sifat Allah. Demikian juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika sedang mensyarahkan hadis tentang cemburu sebagai sifat Allah dalam isu, dalam topik sifat Allah, beliau mengemukakan hadis jariah dengan lafaz Ainallah. Baik, soalan saya, dan ini ialah soalan ke-7. Ustaz berbeza pendapat dengan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah tentang sifat sakit bagi Allah. Atas beza pendapat ini, Ustaz mengatakan pandangan Syekh adalah pandangan yang sesat. Sekarang ni, Ustaz juga berbeza pendapat dengan para imam Asy'ariyah yang menerima hadis jariah dengan lafaz Ainallah. Padahal, seperti yang Ustaz perhujahkan, hadis jariah adalah riwayat bil makna. Hadis riwayat bil makna bukan hujah dalam perbahasan sifat Allah. Jadi, para ulama Asy'ariyah, khasnya yang nama mereka Ustaz sendiri sebut, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, bolehkah dikatakan telah sesat dalam isu ini? Bukan mereka sesat, tetapi dalam isu ini. Jika ya, saya nak dengar Ustaz sebut secara jelas, word by word. Misalnya ya, saya berpendirian Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain ulama Asy'ariyah yang menggunakan lafaz Ainallah telah sesat dalam isu ini. Ini kerana mereka telah menggunakan hadis riwayat bil makna dalam perbahasan sifat Allah. Boleh ke tak? Jika tak boleh, kenapa? Minta Ustaz berikan penjelasan yang qat'i, yang jelas lagi padu. Jangan spin, jangan mengelak, jangan mengelat. Para penonton yang dirahmati Allah, jangan salah faham ya. Saya bukan nak sesatkan. Saya bukan nak suruh sesatkan. Tetapi nak tengok sama ada Ustaz Nurdarus memiliki sikap double standard atau tidak. Ulama yang bukan sealiran dengan mudah dikatakan memiliki pandangan yang sesat. Ulama sealiran, beliau tidak melakukan yang sama. Bahkan boleh-boleh saja untuk berbeza pendapat. Malah seingat saya ya, tolong betulkan jika saya terlepas pandang. Seingat saya, Ustaz Nurdarus tidak sekalipun menyatakan bahawa beliau berbeza pandangan dengan para ulama Asy'ariyah tentang hadis jariah berkaitan lafaz Ainallah. Bahkan apabila membuat penghujahan ketika dialog tempoh hari, Ustaz sebut kami sehingga menimbulkan persepsi bahawa kami itu ialah para ulama Asy'ariyah. Orang yang tidak tahu, tidak akan tahu. Orang yang tahu akan tertanya-tanya, siapakah kami tersebut? Okey, soalan ke-8. Merujuk kepada kenyataan Ustaz ini, saya mainkan sekali lagi ya. Fokus di bahagian akhir. Baik. Datang persoalan, macam mana kita nak jelaskan perbezaan lafaz dalam kesemua kisah-kisah riwayat hadis jariah ni? Ustaz kata jamak tak nak tarjih, susah nak tarjih. Macam mana nak jamakkan? Lafaz dia berbeza-beza. Lafaz-lafaz ini jauh dari segi bunyi, tapi berkait atau sama dari segi makna. Bunyi dia jauh. Tetapi makna dia, kita kata dia macam dekat lah. Sebab mereka sedang menterjemahkan bahasa isyarat Rasulullah SAW. Adakah kita nak kata kesemua perbezaan lafaz ini berlaku kerana waham dan silap perawi? Apa penjelasan paling harmonis yang boleh menjamakkan perbezaan-perbezaan ini? Hanya ada satu medium komunikasi yang boleh menyebabkan perbezaan lafaz tetapi mengekalkan maknanya, iaitu bahasa isyarat. Sebenarnya, kejadian ini berlaku dalam bahasa isyarat. Itu pendirian kami. Dan saya tidak kata qat'i. Saya kata, saya cenderung. Dan sahabat-sahabat kami yang melakukan kajian, kita cenderung ke arah itu. Dan slide Ustaz yang ini, fokus apa yang saya gariskan merah. Soalan saya, adakah pendirian Ustaz dan sahabat-sahabat Ustaz diasaskan di atas pendapat, saya ulangi ya, diasaskan
di atas pendapat Syekh Muhammad Zahid Al-Khawthari, seorang yang bermazhab Maturidiyah yang lahir tahun 1296 Hijrah dan wafat pada tahun 1371 Hijrah. Maksud saya, yang pertama mempelopori pendapat tersebut ialah Syekh Muhammad Zahid Al-Khawthari. Lalu ia diikuti, dikembangkan, diperkuatkan oleh ustaz dan sahabat-sahabat. Saya tanya ya, jawab ya atau tidak. Saya tak minta rujukan. Saya tak kata apa-apa pun tentang Zahid Al-Khawthari. Saya nak tahu ya atau tidak. Itu saja. Okey. Di sini juga dapat faham ya kenapa saya tadi beri sempadan kurun ke-13 Hijrah dan sebelumnya. Okey, sebab sejauh kajian saya, minta betulkan jika saya salah, sebelum kurun ke-13, para ulama Asy'ariyah menerima hadis jariyah dengan lafaz Aina Allah sebagaimana dalam Sahih Muslim dalam perbahasan yang berkaitan dengan sifat Allah. Ulama Salafi Hanabilah, kita maklumlah, ini Asy'ariyah sebelum kurun ke-13 Hijrah. Maturidiyah saya tak kaji, jadi saya tak dapat nak kata apalah. Okey, jadi ini kajian saya, sila betulkan jika saya tersilap. Okey, bila Zahid Al-Khawthari datang dengan teori ini, kemudian dikembangkan oleh Hasan Saqaf dan oleh pengikut-pengikutnya, di situlah ia mula berkembang ya. Okey, tak apa. Jadi ini penelitian saya. Jadi saya nak tahu ustaz dan sahabat-sahabat ustaz yang sama-sama cenderung dalam pandangan ini, apakah ia diasaskan daripada pandangan awal, pandangan asal Syekh Zahid Al-Khawthari yang kemudian kalian kembangkan, perkuatkan, tambah hujah, tambah dalil. Ya atau tidak, itu saja. Okey, baik. Demikian 8 soalan saya. InsyaAllah jika berkesempatan, saya akan ajukan soalan-soalan lain daripada sesi lain pula. 8 soalan ini merujuk kepada sesi pertama Ustaz yang 45 minit. Itu saja. Sebelum berakhir, saya ingin mainkan satu kenyataan Ustaz di akhir pembentangan 40 minit beliau. Jemput dengar. So sahabat-sahabat yang mengatakan ini adalah akidah Mu'attilah, kamu hati-hati. Saya tak kata di sini, Perlis okey, Alhamdulillah. Tapi ada sahabat-sahabat kami yang kata Asy'ariyah sembah Tuhan yang tidak wujud. Itu saya tidak akan boleh terima. Berkawanlah dengan kami siapa nak berkawan, berpisahlah daripada kami siapa nak berpisah. Tapi bila diucapkan Asy'ariyah sembah Tuhan yang tidak wujud, itu adalah kenyataan yang silap. Baik, atas nota yang sama, kami Salafiyah juga tidak boleh menerima dan tidak akan bersahabat mahupun membina jambatan dengan seseorang yang sengaja menabur keraguan ke atas akidah kami, mendakwa akidah kami saling bertentangan, berkata Tuhan boleh stretch, yang ini memanjang atau merenggang, menjadikan akidah kami bahan sindiran, bahan lawak jenaka umpama made in China, mengatakan ulama kami memiliki pendapat yang sesat, sengaja menukil tulisan ulama-ulama kami separuh-separuh untuk dijadikan fitnah. Kemudian orang yang sama tu, dia cuba menghalalkan perbuatannya itu dengan alasan agar pihak kami, pihak Salafiyah, dapat kembali merujuk kepada buku-buku kami atau kerana dia passionate dalam berbicara. Namun apabila pihak kami, pihak Salafi yang mengkritik atau menjawab kritikan, dia tidak boleh menerimanya sebagai alasan untuk pihak dia pula membuka buku dan menyimak semula. Atau kerana pihak kami juga passionate apabila berbicara topik ini. Double standard is the norm for this person. Perhatikan bagaimana dia tidak boleh move forward dalam isu Asy'ariyah sembah Tuhan yang tidak wujud. Kenapa ya? Tidak boleh menerimanya sebagai anjuran untuk dia sendiri menyemak semula kitab-kitabnya. Kenapa dia tidak boleh menerimanya sebagai sikap passionate orang yang membuat kritikan? Atau kemungkinan boleh jadi macam seolah-olah, bukan pasti tetapi sekadar petanda bahawa jauh dalam dirinya ia adalah sesuatu yang benar, deep inside. Sound like the truth.
sehingga ia terus-menerus menghantuinya dan dibalasnya dengan serangan bertubi-tubi. Mungkin saja ya, zon bukan qat'i. Berkawanlah dengan kami sesiapa yang hendak berkawan, dan berpisahlah daripada kami sesiapa yang hendak berpisah. Tetapi apabila seseorang itu berperangai buruk seperti yang baru saya jelaskan ini, kami Salafiyah tidak akan bersahabat mahupun membina jambatan kepadanya, kecuali jika dia mohon maaf dan menarik balik kata-katanya itu. Baik, sehingga sini saja dahulu. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.